Terdapat berbagai-bagai versi tentang kewujudan Maria Laborn. Tetapi, secara umumnya, kisah Maria Laborn wujud sekitar tahun 50-an di Filipina, tetapi mula popular dan berkembang sekitar tahun 1970-an. Kononnya, suatu ketika dahulu, tinggallah seorang wanita bernama Maria dengan suaminya Ermin di sebuah rumah kecil dan dua orang anaknya di sebuah perkampungan wilayah Capiz, Kepulauan Visayan, Filipina. Ketika itu, Filipina mengalami kemerosotan ekonomi. Tidak banyak pekerjaan yang boleh dilakukan untuk menjana pendapatan melainkan bercocok tanam atau meraih hasil laut. Maria dan Ermin hidup susah. Hasil bercocok tanam di kebun saja tidak mampu memberikan keselesaan hidup kepada anak mereka. Ketika itu juga, ramai rakyat Filipina berhijrah ke negara-negara yang lebih maju untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik dan hasilnya dibawa pulang untuk dinikmati anak cucu mereka. Dijadikan cerita, Maria mendapat kerja di negara Eropah, iaitu di antara negara Sepanyol dan England. Dia diambil bekerja sebagai orang gaji kepada seorang lelaki kaya. Setibanya Maria di rumah agam yang besar itu, dia diupah untuk menjaga lelaki kaya yang sudah tua dan uzur oleh warisnya. Rumah besar tersebut terletak jauh di pendalaman menambahkan elemen misteri dalam cerita ini. Rutin harian Maria menjaga makan minum, pakaian serta kebersihan tuannya. Pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan muka pintu rumahnya di Capiz, Filipina. Suami dan anak-anak menyambut dengan perasaan rindu, tetapi merasa hairan dengan kepulangan Maria secara tiba-tiba. Maria pulang membawa wang yang banyak. Dia mampu melangsaikan semua hutang-hutang mereka dan membayar wang sewa kehadapan untuk rumah mereka. Suatu petang, Ermin pulang ke rumah dan mendapati rumah itu sunyi. Keadaan itu aneh kerana tidak pernah berlaku sebelum ini. Dia bertanyakan Maria ke mana anak-anak mereka. Dengan nada selamba, Maria memberitahu semua anak mereka berada di dapur. Dia juga turut mempelawa lelaki itu ke dapur untuk makan malam bersama. Alangkah terkejutnya Ermin apabila melihat makanan di dapur itu tadi rupa-rupanya ketulan-ketulan daging anak-anaknya yang dikerat-kerat menjadi lauk. Melihatkan tubuh badan anak-anaknya dikerat-kerat dengan kesan darah membuatkan Ermin hilang akal. Ermin mengambil bolo, iaitu bahasa Tagalog yang bermaksud parang, menetak kepala Maria yang kemudiannya menjelma sebagai pontianak lalu terbang keluar dari rumahnya. Menurut legenda seram Filipina ini, namun Laborn, iaitu bahasa Tagalog yang bermaksud kelabu, kedam, pudar, diberi akibat kesan tetakan parang pada wajah hantu pontianak ini. Maria Laborn dipercayai menjadi pontianak kerana disihir oleh lelaki tua yang juga tuannya. Menurut beberapa cerita lain, ketika tuannya sedang tenat, tuannya sempat memberi azimat kepada Maria untuk menjadi ahli sihir dan ada juga cerita mengatakan Maria dirogol dan dibunuh oleh tuannya ketika bekerja, lalu menjelma sebagai pontianak. Selain versi di atas, Maria Laborn digambarkan dengan bermacam-macam cerita dalam versi lain. Kononnya, Maria hanyalah wanita biasa yang mempunyai selera kanibal. Maria Laborn dikatakan boleh menjelma sebagai perempuan cantik, memperdaya pemuda sebelum dibunuh dan disantap. Puncanya, Maria dibunuh dan dirogol oleh penduduk kampung kerana terlalu cantik. Tidak ada berita yang melaporkan kematian manusia dibunuh oleh pontianak di Capiz maupun Filipina. Sepanjang cerita Maria Laborn tersebar semenjak 70. Hingga kini, tidak ada siapa yang dapat memberikan cerita sahih tentang Maria Laborn. Kisahnya sekadar meniti di bibir dan berkelintaran di sebalik masyarakat Filipina. Sungguh pun ramai warga Filipina sudah tidak mempercayai mitos tentang Maria Laborn. Namun legendanya masih digeruni hingga kini. Sampai di sini saja kisah Maria Laborn untuk video kali ini. Jika anda inginkan koleksi cerita yang menarik, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe.